A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam sesi cubitan pagi bersama saya Isaac Ismail, Peguam Hartanah dan juga founder Hartanah dan Anda. Apa khabar semua? Saya harapkan agar anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa berada dalam lindungan Allah, dirahmati Allah selalu dan ceria-ceria bersama keluarga tersayang. Okay, saya percaya pagi-pagi macam ni ramai di kalangan kita yang mungkin sedang bersesak-sesak dalam traffic jam, sedang dalam perjalanan nak menuju ke tempat kerja. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang dah sampai ke tempat kerja macam saya, dah sampai kat pejabat, seawal pagi pukul 7 lagi dah sampai di office. Maklumlah dalam bulan puasa ni, dalam bulan Ramadan yang kita rindui dan kita cuba nak dapatkan pahala sebanyak yang mungkin. Pagi-pagi macam ni biasanya memang kita dah keluar awal. Selepas sahur je kita dah mula bersiap-siap, kita dah melakukan solat subuh, kita dah mandi, kita dah pakai baju siap-siap dan kita terus bergegas pergi ke pejabat. Ada yang macam saya hantar isteri pergi kerja, anak pergi sekolah. So selepas selesai je menghantar anak dan juga isteri, saya tak ada apa-apa nak buat, saya nak patah balik ke rumah, saya rasa buang masa pula. Jadi saya teruslah hadir ke pejabat. So pagi-pagi macam ni memang pukul 7 saya dah sampai ke pejabat, alhamdulillah. Dalam bulan puasa ni kita keluar awal sikit, biasanya pukul 6.45 macam tu baru keluar rumah. Tapi dalam bulan puasa ni pukul 6.30 lepas solat subuh tu kita terus bergegas untuk meneruskan aktiviti harian kita. Dan saya percaya tuan-tuan perempuan juga bersama juga macam tu, sama macam lebih kurang saya juga. Dan saya mendoakan agar tuan-tuan perempuan semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan dirahmati Allah selalu. Okay? Terima kasih kepada siapa yang dah join rancangan live ni. Jadi macam biasalah saya mohon bantuan tuan-tuan perempuan semua yang dah mengikuti rancangan live bersama saya pada pagi ini untuk melakukan dua perkara. Yang pertama sekali, saya nak mohon tuan-tuan perempuan untuk tekan button share. Tolong kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang boleh bersama-sama dengan kita pada pagi ini, insyaAllah. Okay, yang kedua, saya nak mohon siapa-siapa yang dah join rancangan live ni untuk memperkenalkan diri, masukkan ruangan komen, nak bagi salam ataupun nak ucapkan selamat pagi dan sebagainya. Okay, jadi boleh masukkan ruangan komen supaya saya tahulah yang anda ada bersama-sama dengan saya pada pagi ini, insyaAllah. Okay, saya nampak nama Mas kat situ, Puan Mas Azura. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih Mas. Alhamdulillah, tengah lipat kain 3 bakul ni. Oh ya ke? Banyaknya sampai 3 bakul. Dah berapa hari tak lipat tu Mas? So saya pun kadang-kadang kat rumah biasa jugalah melakukan kerja-kerja rumah, bantu isteri. Apalah salahnya kan, dapat pahala, lepas tu kita tolong isteri kita kan, kita sayang isteri kita kan. So tak jatuh orang kata ego seorang lelaki tu bila dia melakukan kerja-kerja rumah, membantu isteri dan sebagainya kan. Jadi itu sebenarnya digalakkan dan banyak sebenarnya urusan-urusan di rumah yang boleh dibantu oleh para suami. Dan sebenarnya kalau ikutkan kita tak boleh nak mengharapkan seorang isteri kita lah menjalankan apa-apa urusan. Walaupun beras kita yang beli, tapi jangan lupa dia orang yang masak kan. So kita bantulah isteri kita. So terima kasih Mas atas kesudian untuk mengikuti rancangan live pada pagi ini. Dan terima kasih kerana dah masukkan ruangan komen. So siapa yang dah join ni, saya mohon bantuan, tekan button share tu, tarik ramai-ramai lagi kawan-kawan kita kat luar sana untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ni lah. Okey, apa yang saya nak kongsikan pada pagi ni dalam sesi cubitan pagi, mungkin tuan-tuan perempuan dah terbiasa melakukan amalan solat sunat duha. Okey, solat sunat duha tu adalah perkara yang sinonim untuk kita lakukan dan memang kita kebiasaannya diingatkan lah untuk mengamalkan solat sunat duha setiap pagi dalam waktu duha. Okay, waktu duha tu maknanya sekarang ni dah consider waktu duha lah, tapi waktu yang afdal yang paling baik untuk melakukan solat sunat duha tu adalah ada satu hadis diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW mengamalkan solat sunat duha tu ketika mana pasir di padang pasir itu dah mula panas. So maknanya pancaran matahari itu dah mula terik, dah mula memanaskan pasir di padang pasir. Ketika itulah sebenarnya waktu solat
duha yang terbaik lah. Tapi pagi ni saya nak kongsikan pula satu lagi amalan. Satu lagi amalan yang dipanggil solat sunat fajar. Solat sunat fajar ni jarang-jarang sebenarnya orang-orang kita buat. Jarang-jarang kita amalkan. Kita pun jarang-jarang dengar sebenarnya tentang solat sunat fajar. Jadi pagi ni saya terpanggil untuk berkongsi dengan tuan-tuan puan semua apa yang dimaksudkan dengan solat sunat fajar. Solat sunat fajar ni sebenarnya kita istilahkan sebagai solat sunat qobliyah subuh. So sebelum kita melakukan solat fardu subuh, kita dituntut, sangat-sangat digalakkan untuk melakukan solat sunat fajar. Dia punya kaifiatnya lebih kurang sama je macam solat sunat sunat qobliyah sebelum subuh tu, yang mana kita boleh melakukan 2 rakaat solat sunat fajar tersebut sebelum kita menunaikan solat sunat fardu subuh. Jadi bila lepas azan aja kita terus angkat takbir, niatkan angkat takbir untuk melakukan solat sunat fajar. Usolli sunatan fajr rakataini lillahi ta'ala. So itu niat dia lah, solat sunat fajar. Sahaja aku solat sunat fajar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. So kita niatkan untuk melakukan solat sunat fajar ni seperti mana yang saya dah sebutkan tadi, itu lafaz niatnya, dan dalam hati itu kita niatkan untuk melakukan solat sunat fajar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan kaifiatnya lepas dah takbiratul ihram tu seperti solat sunat biasa, kita akan baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah hingga akhir. Selepas Al-Fatihah tu kita boleh baca apa-apa surah sekalipun, tapi yang disyorkan lah kita baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, satu kali. So selepas dah baca surah Al-Kafirun tu, kita boleh terus rukuk dan sujud seperti biasa. Dalam rakaat yang kedua kita baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah dan kita baca Qul huwallah, surah Al-Ikhlas. Selepas surah Al-Ikhlas tu kita rukuk dan sujud seperti biasa. Dan ini yang kita lakukan sebagai pembuka amalan kita setiap hari lah. Sebab jarang-jarang sebenarnya kita dengar tentang kaifiat solat sunat fajar ni, dan kita jarang-jarang dengar tentang amalan mengerjakan solat sunat fajar ni, sebab kita biasanya kita melakukan solat sunat duha. So pagi ni saya terpanggil lah untuk ceritakan sikit, untuk berkongsi lah. Saya ni bukannya ustaz, saya just nak mengingatkan diri saya. Di samping saya mengingatkan diri saya, dan saya menyampaikan pula kepada tuan-tuan puan semua, dan saya harapkan dengan perkongsian saya ni sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada kita semua, dan kita boleh mengamalkan lah, mengerjakan solat sunat fajar setiap pagi sebelum kita solat fardu subuh. Terima kasih Tuan Ray, terima kasih pada Nizam, terima kasih pada Tuan Azhari, Tuan Syamil Baharudin, semua yang dah join rancangan live ni, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Ini adalah perkongsian cubitan pagi daripada saya. Setiap pagi saya berazam sepanjang bulan Ramadan ni saya akan berkongsi pada waktu pagi, seawal jam 8 pagi, macam mana tuan-tuan puan sedang menengok saya tengah live sekarang ni. Jadi kita ubah waktu siaran daripada sembang santai di waktu malam, kita dah sibuk dengan solat tarawih, kita dah sibuk dengan tadarus Al-Quran dan sebagainya pada waktu malam. Jadi saya pindahkan saya punya perkongsian tu, instead of buat waktu malam, kita buat pada waktu pagi macam ni. So insyaAllah dengan perkongsian ni sedikit sebanyak kita boleh berkongsi pendapat, berkongsi ilmu, bertukar-tukar pandangan dan fikiran, supaya kita sama-sama boleh diingat, mengingati antara satu sama lain lah. Alright. So selepas memberi salam, ada satu doa yang kita perlu amalkan dalam melakukan solat sunat fajar tadi. Doa dia berbunyi begini, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram, as'aluka anta tuhyiya qalbi binuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Saya akan kongsikan doa ni, doa selepas salam kita solat sunat fajar tadi tu, dalam perkongsian saya di page atas nada anda sekejap lagi. Saya akan copy doa ni dan saya akan pastekan. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram,
as'aluka anta tuhyiya qalbi binuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Okey, so ini doanya. Okey, maksud dia wahai yang hidup selama-lamanya, wahai yang mempunyai kebesaran dan kemurahan, aku memohon kepadamu supaya menghidupkan hatiku dengan nur makrifatmu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, wahai yang menghidupkan yang mati, wahai kekasih yang pengasih. So itu maksud doa yang kita dah bacakan tadi itulah. Okey. So bagi yang tertanya-tanya sama ke lebih kurang solat sunat fajar ni dengan solat sunat qabliyah? Jawapannya adalah sama. Cuma niatnya usolli sunnatan fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat fajar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, so inilah orang kata apa, amalan yang kita patut lakukan. So kelebihan mengerjakan solat sunat fajar ni, kalau saya boleh kongsikan, menurut saya bersama Mufti Wilayah Persekutuan, solat sunat yang paling dituntut antara solat-solat sunat rawatib yang lain adalah 2 rakaat solat sunat fajar. Okey, so solat sunat rawatib ni macam kita tahu solat untuk kata apa, sebelum dan juga selepas kita mengerjakan solat sunat solat fardu kan. Dan Mufti Wilayah telah memberikan panduan, memberitahu kita semua bahawa antara solat sunat rawatib yang sangat-sangat dituntut adalah solat sunat fajar. Okey, jadi kita kenapa dikata benda tu sangat-sangat dituntut, solat sunat fajar ni sangat-sangat dituntut, kerana padanya terdapat banyak kelebihan-kelebihan bagi siapa yang melaziminya. Okey, so kita lakukan solat sunat fajar ni, kita amalkan setiap hari. Lebih-lebih lagi sekarang ni, lepas kita bersahur, janganlah tidur balik. Lepas bersahur kita tunggu, ada yang mungkin macam saya sendiri, saya selalu amalkan bangun sahur, sebelum kita makan tu kita solat tahajud dulu, solat sunat tahajud, dan kalau sempat saya buat 2 rakaat solat taubat, dan selepas tu kita sahur bersama keluarga. Dan selepas bersahur, sementara nak tunggu waktu subuh tu, kita sempat lagi kita baca Quran, kita bertadarus pada awal pagi. So selepas dah bertadarus tu, bila masuk je waktu solat, waktu azan subuh berkumandang tu, selepas habis je azan subuh, kita teruskan dengan solat sunat fajar. Okey, 2 rakaat je tuan-tuan puan, tak lama pun. Dan ada satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, tidak pernah dilihat Nabi SAW begitu mengambil berat berkaitan solat-solat sunat sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengambil berat tentang 2 rakaat fajar. Jadi ini adalah amalan solat sunat rawatib yang sangat-sangat dituntut. Nabi memang tak pernah tinggal. Aisyah meriwayatkan Nabi tak pernah tinggal solat sunat fajar tersebut. 2 rakaat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu riwayat Muslim. Hadis daripada riwayat Muslim. Jadi saya sangat-sangat syorkan, saya menyeru pada diri saya, dan dalam masa yang sama saya ingin mengingatkan tuan-tuan puan semua untuk lakukanlah solat sunat fajar 2 rakaat setiap pagi sebelum kita menunaikan solat sunat solat fardu subuh. Okey, so itu adalah lebih afdal berbanding dengan solat-solat rawatib yang lain. Okey, so insya-Allah kalau ada sahabat-sahabat yang sempat pergi ke surau, berjemaah di masjid dan sebagainya, jadi masuk-masuk masjid kita niat iktikaf, sebelum kita menunaikan fardu subuh bersama imam, kita solatlah sunat fajar terlebih dahulu, kalau sempat insya-Allah. So kita biasanya pun imam bagi can pagi subuh ni, bila sampai kat masjid ataupun surau, biasanya ambil masa lebih kurang dalam 5 minit sebelum iqamah. Selepas ada yang setengah surau tu 10 minit sebelum iqamah. Jadi kalau kita terlambat sikit sampai pun sempat insya-Allah. Kita solat sunat fajar terlebih dahulu sebelum kita menunaikan solat fardu subuh. Okey. So Mas ada komen kata terima kasih untuk ilmu pagi ni, insya-Allah cuba untuk istiqamah untuk sunat fajar selain solat sunat-sunat lain. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Mas. Okey. So itu sajalah perkongsian saya untuk pagi ni. Okey, lepas ni lebih kurang dalam pukul 9, 9.30 macam tu, jangan lupa kita solat sunat duha. Okey. So duha pun kita amalkan, solat sunat fajar pun kita amalkan, insya-Allah. Okay, so selamat berpuasa tuan-tuan puan semua. Saya percaya ramai di kalangan kita yang berkejar-kejar untuk melakukan amalan, menambah amalan sunat, menambah amalan untuk mendapatkan pahala sepanjang bulan Ramadan ni. Jadi madrasah Ramadan ni memang
sangat-sangat ditunggu. Kita panggil dia sebagai Madrasah Ramadan sebab dia banyak mengajar kita. Bulan Ramadan ni banyak mengajar kita, dan kita sepatutnya berlumba-lumba untuk mengerjakan amal kebajikan, mengerjakan amalan-amalan sepanjang bulan Ramadan ni. Okay, so itu peringatan untuk diri saya. Mana yang baik datangnya daripada Allah SWT, mana yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi bersama-sama dengan saya dalam sesi Cubitan Pagi pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.